ini semakin membimbangkan semenjak pandemik COVID-19 bermula. Penularan pandemik ini telah mengubah corak kehidupan majoriti masyarakat. Jadi bukan sahaja sakit fizikal yang perlu kita rawat, tetapi sakit mental juga perlu dirawat. Sepatutnya rakyat tidak perlu takut dengan vaksin ni, sebab vaksin ni dia mampu menyelamatkan nyawa individu dan juga masyarakat. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 9 Jun 2021, hari ini hari Rabu, bertemankan saya Uyaina Arsyad, dan sebenarnya hari ini seperti biasa saya tidak keseorangan sebab rakan setugas saya iaitu Fiza Sabjahan sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini dari rumahnya. Assalamualaikum. Hai Fiza. Fiza, adakah anda berada di sana? Waalaikumsalam. Hai Yana. Wah, lamanya tak bersua muka dengan Yana, Fiza. Kalau orang kata jauh di mana tapi dekat di hati, kita masih lagi boleh terhubung sesama kita di dalam talian ini. Dan saya kira Yana mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita yang bekerja dari rumah, kan. Kita ikut saranan kerajaan yang mana kita boleh bekerja dari rumah. Betul. Kita bekerja dari rumah dan kita hadkan pergerakan kita hanya keluar jika kita hanya betul-betul perlu untuk keluar. Kalau tak perlu tu, janganlah macam 2 hari sekali pula nak beli barangan dapur tu, kan. Kita boleh rancang awal-awal, mungkin seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali pun boleh sebenarnya, kan Yana? Betul tu. Dan malah digalakkan juga daripada awal-awal PKP hari tu, digalakkan untuk membeli barangan dapur untuk seminggu terus. Mengisi minyak kereta pun untuk seminggu terus supaya kita tidak perlu keluar dengan kerap. Baik, Fiza, seperti biasa kita di Wanita hari ini, di awal permulaan siaran kita akan memberitahu dan mengingatkan kita semua tentang status COVID-19 yang sedang berlaku di negara kita sekarang ini. Dan Fiza, kalau kita lihat sehingga semalam, iaitu 8 Jun 2021, kes baharu yang telah pun direkodkan adalah sebanyak 5,566 kes. Walaupun berlaku sedikit penurunan, namun masih lagi ada kes kematian baharu iaitu sebanyak 76 kes. Ya, dan saya kira Fiza, ini adalah sesuatu... Dan kalau kita lihat juga kes sembuh, kalau kita lihat Yana, kes sembuh baru 6,962 kes, ada sedikit peningkatan tadi, kan Yana, kan. Dan kalau kita lihat juga taburan kes-kes positif di seluruh Malaysia, Selangor masih lagi mempunyai kes positif yang tertinggi berbanding negeri-negeri lain. Dan kalau kita lihat juga, kan Yana, tentang masalah COVID-19 ini, selain daripada kes-kes kematian, selain daripada kluster-kluster COVID yang dikongsikan, sebenarnya bagi mereka yang pernah dijangkiti wabak COVID-19 ini, ada satu lagi simptom yang semalam dikongsikan di laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia. Tentang post-COVID syndrome ataupun long COVID ini, yang mana tanda dan gejala yang dialami oleh pesakit semasa ataupun selepas jangkitan COVID-19 ini akan berlanjutan sehingga lebih kurang 12 minggu ataupun lebih, yang tidak boleh dijelaskan oleh diagnosis alternatif. Ini antaranya seperti apa tau Yana? Macam kalau orang yang pernah positif, walaupun dia dah habis dalam tempoh 14 hari ataupun 21 hari itu, kadang-kadang masih lagi ada rasa sakit di dada, sukar nak tidur, diri rasa dan diri bau tu memang belum dapat lagi 100%. Dan ada lagi masalah-masalah lain yang sebenarnya kalau boleh, anda boleh pergi ke laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia dan lihat antara sindrom ataupun post-COVID syndrome long COVID ini, Yana. Dan berdasarkan perkongsian daripada kawan-kawan saya yang ada juga menghidapi penyakit wabak ini, kan Fiza, mereka mengatakan bahawa ada kadang-kadang tu berasa takut tiba-tiba rasa sangat-sangat sunyi, dan ini juga berkait rapat dengan emosi seseorang itu, bukan sahaja dari sudut fizikal kesihatan mereka tetapi dari sudut kesihatan mental mereka juga sebenarnya. Baik Fiza, sedar tak sedar kan sebenarnya kita dah masuk, saya setuju sangat dengan Yana. Dan silakan Yana. Kita dah masuk hari ke-9 untuk MCO 3.0.
sehingga ke hari ini dan pastinya dalam tempoh PKP ini ada pelbagai rakam yang sempat direkodkan oleh rakyat Malaysia khususnya. Jadi untuk itu Fiza, apa kata kalau sama-sama kita saksikan rangkuman video TikTok yang telah pun dikumpulkan oleh penerbit kita pada hari ini. Sama-sama kita saksikan. Saat tiba nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Oh, mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Pastikan mengalami mati. Sedih, namun itulah sebenarnya realiti ataupun hakikat buat pesakit COVID-19 yang meninggal dunia akibat daripada wabak ini. Dan saya kira Fiza, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Jadi kita semua, apatah lagi kalau ada kenalan kita yang terkena wabak ini dan ahli keluarga terdekat, apatah lagi kawan-kawan, semua tak dapat mengiringi pemergian mereka. Betul tu, dan Yana, kita kena ingat juga jasa bakti dan juga pengorbanan para frontliners kita, yang mana mereka juga manusia punya hati dan juga perasaan, yang mereka juga berkorban masa untuk berjumpa dengan keluarga dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita bekerjasama, ini tanggungjawab kita bersama untuk kita terus memutuskan rantaian COVID-19 ini. Okey, kita tinggalkan sedikit tentang COVID-19 ini. Kami nak bawa pemerhatian anda penonton-penonton yang pastinya hari ini hari ke-9 anda berada di rumah dan pasti Yana ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang telah pun dikongsikan, direncanakan untuk anda lakukan di waktu senggang bersama dengan seisi keluarga. Walaupun sibuk kan, kadang-kadang ibu tu work from home, minggu lepas anak-anak PDPR, minggu ini cuti. Jadi mungkin ada aktiviti-aktiviti tertentu yang boleh kita lakukan untuk kita membina ataupun mencipta satu ruang yang lebih positif dan juga kondusif. Kami nak kongsikan bersama dengan anda apa yang sempat dirakumkan oleh penolong penerbit kita hari ini, Wan Nur Ain, yang sempat diambil, yang telah pun dikongsikan oleh rata-rata penonton di laman sesawang TikTok. Apa kata kita saksikan?
tahu, sebenarnya kan ada macam-macam aktiviti yang boleh kita lakukan sepanjang tempoh PKP ini. Buat mereka yang tidak bekerja ataupun yang bekerja dari rumah khususnya, boleh manfaatkan waktu yang terluang ini untuk betul-betul lakukan aktiviti yang selama ini anda tidak dapat lakukan. Dan sebenarnya kan Fiza, saya tertarik sangat-sangat tadi bila ada yang berkongsi tentang mereka bercucuk tanam, ada juga yang masak bersama dengan anak-anak walaupun di luar rumah dan sebagainya. Saya kira ini adalah waktu yang orang kata sangat-sangat memberi manfaat untuk kita semua. Betul, dan ada banyak cara sebenarnya untuk kita luangkan masa bersama seisi keluarga. Kadang-kadang tak perlukan modal yang besar ataupun mahal pun. Kita boleh guna pakai apa sahaja barangan yang ada di rumah untuk kita mencipta sesuatu suasana ataupun situasi yang berbeza. Ini juga sebenarnya Yana ada perkaitannya dengan topik yang nak kita bawakan sama-sama dengan penonton kita pada hari ini tentang kesihatan mental. Jangan ambil mudah. Ini kerana kalau kita lihat kan Yana, sejak berlakunya pandemik ini daripada tahun 2020 yang lalu secara tidak langsung telah pun mengubah lanskip kehidupan kita. Bukan sahaja ia memberi kesan yang besar terhadap faktor kesihatan, malahan ia turut memberi pelbagai faktor dari sudut sosial, dari sudut rutin harian kita, dari rutin pekerjaan dan perhubungan kekeluargaan itu juga. Yang mana mungkin ada juga dalam kalangan kita yang dah setahun tak jumpa dengan ibu bapa di kampung. Ada ayah ataupun ibu yang terpaksa berjauhan. Orang kata jarak jauh, tak dapat nak bersama-sama dengan anak dan sebagainya. Jadi ini secara tidak langsung memberi kesan-kesan terhadap faktor kesihatan, faktor ekonomi, faktor pemakanan dan juga pelbagai lagi faktor-faktor yang sebenarnya boleh menyebabkan kepada masalah kesihatan mental, Yana. Betul tu, dan saya kira Fiza, selain daripada fokus yang kita berikan kepada kesihatan fizikal kita, saya kira kesihatan mental juga malah sebenarnya lebih penting lagi, sebab sekiranya kita tidak menjaga kesihatan mental kita, segalanya akan musnah buat kita. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang topik kesihatan mental, jangan ambil mudah, bersama dengan seorang tetamu istimewa dalam talian. Dan kepada anda, sekiranya anda ingin berkongsi sebarang kisah hidup anda ataupun ingin bertanya soalan kepada panel kami di studio, boleh terus saja ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Sekiranya ada waktu kan Fiza, kami akan cuba membaca persoalan anda itu. Baik Fiza, saya pun dah tak sabar nak... Kami nak berehat dahulu. Ya, betul. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Silakan. Wanita Hari Ini. Inside my head, please carry me, carry me, carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game. Cintaku bukan karena harta, cintaku tidak kena paras lupa. Sedarilah kasih, cintaku harap hingga ke surga bersama-samamu. Demi kasih sayang yang aku pertahankan, sanggup ku meniti malam tanpa mimpi. Aku berdoa kita dapat. Paparan yang kami kongsikan tadi sedikit sebanyak ada kaitannya dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu kesihatan mental, jangan ambil mudah. Seperti mana yang kita ketahui, dalam keadaan sekarang ini, ramai dalam kalangan kita yang tertekan. Apatah lagi dari sudut ekonomi, nak mencari sumber pendapatan yang mungkin ada dalam kalangan kita yang sudah hilang pekerjaan. Dari sudut pendidikan anak-anak, dari sudut membahagikan masa untuk keluarga dan sebagainya. Apatah lagi, ada yang kehilangan ahli keluarga terdekat disebabkan COVID-19. Jadi kesihatan mental itu adalah aspek utama dalam memastikan kita masih lagi orang kata berada di landasan yang betul, Fiza. Jadi pada hari ini Fiza, kita bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa, sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Elok kalau kita perkenalkan tetamu kita, Fiza.
Ya, kita bersama dengan Profesor Dr. Amir Siddiq selaku pakar psikiatri yang bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum, apa khabar doktor? Waalaikumsalam Fiza, Yaina, apa khabar di sana? Sihat Alhamdulillah. Baik, Doktor sihat ya? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Yana, doktor, sebelum kita nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini, apa kata kita dengarkan dahulu sedikit laporan ringkas yang juga telah pun disediakan oleh rakan wartawan kita pada hari ini. Kalau dah bersedia, jom kita saksikan. Tahap kesihatan mental di negara ini semakin membimbangkan semenjak pandemik COVID-19 bermula. Penularan pandemik ini telah mengubah corak kehidupan majoriti masyarakat apabila ramai yang terjejas sumber pendapatan dan hilang pekerjaan sekaligus menjadi punca kepada peningkatan masalah kesihatan mental terutama sejak negara melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bukan itu sahaja, jumlah individu yang mengalami stres semakin hari semakin meningkat seiring dengan cabaran dan situasi dunia yang kian mencabar. Rata-rata masyarakat terkesan emosi seperti kebimbangan, ketakutan, pengasingan atau isolasi, kemurungan akibat dijangkiti wabak ini serta tekanan perasaan disebabkan perubahan dalam norma kehidupan mereka. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, statistik panggilan bantuan yang diterima agensi kerajaan sejak Mac 2020 hingga Mei 2021 mendapati 85.5% daripada 145-173 panggilan adalah membabitkan pelbagai isu berkaitan emosi berikutan tekanan yang dihadapi akibat pandemik COVID-19. Selain itu, data Kementerian Kesihatan juga mendapati dalam tempoh Januari hingga Disember 2020, sejumlah 1,080 kes cubaan bunuh diri telah dilaporkan menerima rawatan di hospital. Justru dapat kita lihat kesihatan mental ini sangat penting, tambahan pula sepanjang tempoh PKP ini. Jadi, orang ramai seharusnya memainkan peranan penting dan perlu sentiasa peka dengan keadaan orang di sekeliling yang mungkin memerlukan bantuan. Persoalannya, apakah cara yang terbaik untuk memastikan kesihatan mental rakyat Malaysia sentiasa berada di tahap yang stabil dan sejauh manakah kesedaran orang ramai terhadap isu ini? Kesihatan mental jangan ambil mudah. Baik, Fiza, Prof, kalau boleh kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Seperti yang dah kita lihat dalam video sebentar tadi, yang mana ia juga melaporkan bahawa kes domestic violence ataupun keganasan rumah tangga juga turut meningkat dalam tempoh PKP ini. Rata-rata dalam kalangan kita ramai yang tertekan, Profesor Doktor. Jadi sebagai mukadimahnya, sebagai permulaannya, mungkin Doktor boleh kongsikan dengan kita semua bagaimana sebenarnya kita nak mengenal pasti, kita nak detect yang kita sebenarnya sedang mengalami depresi, kerana mungkin ada dalam kalangan kita yang tak sedar pun mereka sedang depresi sekarang ni, Doktor. Okey, terima kasih Aina. Yang permulaannya dalam situasi COVID sekarang ni, yang isu paling utama adalah peningkatan stres semasa kuarantin, terutama dari MCO dan juga masalah tidur. Tetapi kita juga lihat di mana individu yang tidak dapat menangani stres dengan jangka masa yang panjang akan mengalami masalah depresi dengan tadi. So simptom yang utama yang biasanya kita lihat yang orang akan datang ke hadapan baru-baru ini adalah di mana individu itu berasa sedih untuk waktu yang berpanjangan. Kemudian juga dia tidak untuk membuat kerja-kerja tertentu. Kita juga perlu bezakan bahawa ini bukan burnt out. Sekarang kita faham bahawa ada pandemik burnt out juga yang mungkin berlaku. Betul. Tetapi depresi. So perbezaannya adalah di mana kalau individu itu mengalami masalah depresi, dia throughout dia punya kehidupan. Maknanya sebagai ibu atau bapa, sebagai pekerja, sebagai contohnya pelajar, dia akan melingkupi seluruh kehidupan dia. So di situlah individu itu mungkin dikategorikan sebagai depresi yang merupakan masalah utama yang kita lihat sekarang ini.
Okey, doktor, mungkin doktor boleh kongsikan juga. Kita kadang-kadang tak tahu memang kita ni mengalami masalah sakit mental ataupun tekanan dan sebagainya. Tapi dalam tempoh pandemik ini, saya kira rata-rata landscape kehidupan kita dah banyak berubah. Antara faktor-faktor utama, doktor, yang mungkin boleh doktor kita kongsikan, antaranya seperti tekanan disebabkan oleh faktor ekonomi, dibuang kerja, gaji diberi separuh, tak mampu nak beri makan kepada keluarga dan sebagainya. Adakah ini juga antara faktor-faktor yang boleh menjadi penyumbang utama kepada masalah sakit mental ini, doktor? Betul. So, yang pertama kita nak lihat sebelum kita bermula pandemik ini, lebih kurang 1/3 rakyat Malaysia mengalami isu kesihatan mental. Tapi kita lihat dan juga ada kajian menunjukkan bahawa semasa waktu pandemik ini mungkin 1/2 mengalami isu kesihatan mental. Dan adalah isu sebagai stres dan juga isu macam antara faktor utama pada permulaan ni adalah perubahan dari segi tingkah laku kita dan juga kehidupan kita disebabkan oleh tak pernah mengalami isu MCO. Kedua ni masalah isolasi yang dibincangkan tadi ya. Dan ketiga mungkin dari segi cara hidup kita juga berbeza. Kerja kita dah working from home sekarang ya. Tetapi semakin lama pandemik ini diteruskan, maka isu lain mula menunjuk ya. Contohnya domestic violence disebabkan kemarahan. Lepas tu isu ekonomi yang tadi kita bincangkan di mana individu mungkin bukan saja kehilangan pekerjaan tetapi mungkin gaji dia diseparuhkan contohnya ataupun dia dah tak ada lagi ya, tak wujud lagi. Contohnya kawan-kawan kita dalam bidang tourism tourism dah almost tak ada sekarang ni dalam masa. So di sinilah kita lihat bahawa isu-isu faktor-faktor sebegini yang meningkatkan lagi isu kesihatan mental di kalangan kita. Dan juga WHO mengatakan bahawa isu kesihatan mental ni merupakan pandemik tersebut. Ya. Kita semua tengah rancang membincangkan isu pandemik COVID. Tetapi pandemik yang seiring dengan pandemik COVID yang kita mungkin lihat ataupun tak lihat, rasa ataupun tak rasa, iaitu pandemik kesihatan mental yang kita bincangkan pagi ini. Betul. Dan Prof. Dr. Fiza, saya kira kan juga mungkin ada dalam kalangan kita yang mungkin selama ini mereka tidak pernah merasakan depresi pada tahap yang paling tinggi, iaitu terutamanya apabila sekarang ini ramai yang tertekan dengan situasi yang sedang berlaku sekarang ini. Tetapi doktor, walau bagaimanapun kehidupan masih lagi perlu diteruskan. Bagaimana sebenarnya walaupun dalam masalah yang kita hadapi, orang kata kita masih lagi nak mengekalkan minda yang positif dan juga untuk mencari orang kata semangat baharu untuk meneruskan kehidupan kita, doktor? I think yang pertama tu kita kena mula-mula sekali kita kena akui bahawa kita ni seorang manusia memang ada banyak perasaan. Perasaan yang akan datang adalah perasaan frustration, marah, risau dan mungkin juga murung. Dan ini normal semasa waktu pandemik tersebut ya. Tetapi yang kita ingin juga akui bahawa kalau benda ini berlarutan, maka ia merupakan satu benda yang perlu kita hadapi. Jadi untuk mencegah masalah ini daripada awal lagi, yang pertama adalah rutin harian. Saya selalu bincang dengan kita semua bahawa rutin adalah sangat penting. Kerana kalau kita fikir bila kita rutin, maka isu pandemik itu dah tak menjadi satu benda yang penting. Kita follow rutin. Kedua tu adalah dari segi tidur. Masalah tidur itu masalah yang pertama dan kita perlu tidur dengan sekadar regular untuk memastikan kesihatan kita baik. Dan yang ketiga yang paling penting juga adalah bersenam. Sebenarnya PKP yang terbaru ini, yang saya rasa satu progressive statement adalah di mana kita dapat keluar untuk jalan beriadah seorang diri. Kita perlu ambil peluang ini kerana ia mencegah isu kesihatan mental yang mungkin boleh berlaku disebabkan oleh kita dalam keadaan yang sebegini ya. So itu sama of the things kita boleh buat. Kalau kita ada dua perkara ekstra, yang satu adalah isu relaksasi. Kita pernah buat bersama ya. Di mana kita buat breathing exercises. Tetapi ada banyak teknik relaksasi yang boleh anda latih dan ambil ya. Dan of course yang kedua, makanan yang sihat. Pastikan jangan main order saja. Makanan-makanan yang berlemak, tapi makanan yang seimbang juga perlu untuk kesihatan mental yang baik. Doktor, kalau kita lihat dalam keadaan kita sekarang kan,
kita mungkin melalui gelombang dan juga badai yang sama, tetapi rata-rata kita menaiki kapal yang berbeza-beza. Ada kapal yang besar, ada kapal yang kecil, ada yang naik rakit dan juga ada yang naiki sampan. Kalau kita lihat dalam faktor kesihatan mental ini, faktor-faktor seperti faktor sosial, faktor keganasan rumah tangga, mungkin ada orang yang dalam tempoh PKP ini duduk di rumah yang selesa, tetapi ada juga dalam kalangan kita dalam tempoh PKP ini yang terpaksa berhimpit-himpit dengan ahli keluarga yang ramai dan sebagainya, tidak ada ruang privasi dan sehingga boleh menyebabkan pelbagai masalah berlaku dan boleh mendorong kepada masalah kesihatan mental yang sangat-sangat kritikal. Doktor, kalau boleh dikongsikan, Doktor. Itu memang sangat betul, Fiza. In fact, kita membuat satu kajian di mana rata-rata peningkatan kesihatan mental terutama sewaktu PKP pertama itu adalah satu faktornya adalah perumahan yang kecil dan mungkin tak sesuai. Dan juga kajian dilakukan di negara barat, di Itali contohnya, satu kajian menunjukkan bahawa saiz perumahan pemandangan green ataupun hijau dapat membezakan antara mereka yang mungkin ada kesihatan mental yang positif dan negatif. So, saya rasa yang penting kita ambil daripada pengalaman ini adalah mungkin tempat tinggal kita juga penting. Walaupun kecil, mungkin kita perlu ada pokok untuk mengimbangi situasi yang mungkin resah. Of course, kalau kita satu lagi faktor yang kita tak boleh tukar adalah di mana luar kita, contohnya ada dan ini menunjukkan, ini juga membawa kepada isu stres, mana ada mungkin bapa dan juga nenek dan bapa batuk contohnya. So these are some of the factors that also can increase. So maka di sini kita perlu ada perbincangan di antara keluarga supaya kita ada tempat yang kita boleh duduk kemudian, contohnya memandangkan mungkin kawasan rumah kita besar, ataupun kita berbincang di sini waktu itu yang tertentu supaya tak diganggu kerja dan membuat kerja tertentu. Ini perlu komunikasi yang baik, kita akan faham dan tekanan semasa kuarantin di rumah yang tertentu. Okey, baik. Dan saya sebenarnya sangat suka dengan soalan yang Fiza ajukan tadi sebab bila dari sudut perundangannya pula ia berkaitan dengan equity dan bukan hanya equality. Baik, Profesor Doktor, sebenarnya kita ada banyak lagi soalan yang nak diajukan kepada Profesor Doktor. Tetapi sebelum tu Fiza, kita sempat juga bertanya kepada orang ramai tentang apakah pendapat mereka tentang topik kita pada hari ini. Jom sama-sama kita saksikan. Kesihatan mental ini penting kerana gangguan kesihatan mental boleh terjadi kepada sesiapa sahaja, tak kira usia, taraf hidup ataupun pekerjaan. Bila seseorang mengalami gangguan mental, dia boleh menjerumus ke arah kemurungan dan ia boleh menyebabkan seseorang itu bertindak di luar kawalan seperti mencederakan diri sendiri ataupun mencederakan orang sekelilingnya tanpa dia sedari. Jadi bukan sahaja sakit fizikal yang perlu kita rawat, tetapi sakit mental juga perlu dirawat. Sekurang-kurangnya sakit fizikal itu kita nampak, tapi tidak untuk sakit mental. Kerana percaya ataupun tidak, ada juga segelintir orang yang tidak sedar pun yang mental mereka ini tidak sihat. Pandemik COVID-19 ini memberi kesan psikologi negatif kepada orang ramai di seluruh dunia akibat proses kuarantin yang terlalu lama dan juga tekanan ekonomi yang berpanjangan, dan orang yang mempunyai masalah kesihatan mental ini mereka cepat rasa risau, mereka cepat bimbang sekiranya mereka dijangkiti ataupun menjangkiti wabak berkenaan. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah sekiranya kita kenal sesiapa yang berada di sekeliling kita yang mempunyai masalah kesihatan mental ini, mungkin kita boleh memberikan orang kata sekiranya ada kebimbangan ataupun kegusaran ataupun rasa risau, mereka boleh meluahkan kepada orang yang mereka percayai. Kesihatan mental ini sangat penting, bermula dari kanak-kanak, remaja sehingga dewasa. Apabila mental kita sehat, maka fizikal kita juga akan sehat. Bagi saya, pentingnya menjaga kesihatan mental kerana ia akan memberi kesan terhadap emosi seseorang. Saya sendiri pun pernah mengalami masalah kemurungan dan saya atasi masalah kemurungan saya itu dengan lebih kepada bekerja dan meluangkan masa dengan keluarga.
Baik, itu dia sedikit sebanyak pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Dan Fiza, saya sebenarnya tertarik dengan salah seorang daripada responden itu tadi yang berkata tentang meluahkan. Saya kira depresi ini ataupun kemurungan ini akan bertambah lebih parah, Profesor Doktor, sekiranya kita tidak luahkan kepada orang yang kita percaya. Ianya boleh menjadi pasangan kita ataupun keluarga kita mahupun kawan-kawan kita. Kerana sekiranya dipendam perasaan ini dan kita menidakkan perasaan ini secara keseluruhannya, ia akan membawa kepada sesuatu yang lebih parah, lebih kritikal lagi, Profesor Doktor. Betul. Memang yang penting adalah untuk kita selalu bincang tentang sihat, di mana kita menggalakkan orang ramai mencari satu confidential ataupun orang yang dipercayai untuk boleh bantu untuk bertanyakan jika mereka mempunyai satu situasi atau masalah itu. Dan kepada mereka yang diberi peluang untuk menjadi confidential tersebut, dengarlah tanpa prejudis. Janganlah kita menilai kawan kita semasa dia tengah membincangkan itu yang dia tengah alami pada masa itu. Dan of course kepada penting sekarang ini merupakan kesihatan mental sangat tinggi di mana kita perlu di mana bantuan boleh diberikan untuk tadi masalah violence ataupun masalah tangga 1999 talian kasih itu sangat penting, dan di situlah juga talian kasih itu boleh membantu untuk mereka yang mengalami isu kesihatan mental untuk sebenarnya. Okey. Dan saya kira kalau kita nak meluahkan sesuatu ni, kita perlu cari orang yang betul juga. Takut kadang-kadang kita salah luah di salah orang ni. Kadang-kadang nasihat yang dia berikan tu juga mungkin takut nasihat yang salah. Jadi kita perlu cari orang yang betul untuk kita luahkan sesuatu masalah tu kan, Doktor. Kalau kita lihat tentang masalah kesihatan mental ini, ia bukan sahaja kepada mereka yang mengalami masalah tentang tekanan faktor ekonomi, sosial, keganasan rumah tangga, tetapi kita lihat juga tentang mereka yang pernah positif dijangkiti wabak COVID-19 ini ataupun mereka yang pernah menjadi kontak rapat kepada mereka yang positif ini kerana kita ada stigma dalam kalangan masyarakat yang kadang-kadang walaupun mereka ni dah pun sembuh, mereka ada stigma tertentu yang diberikan oleh masyarakat, tetapi bagi mereka yang beberapa kali menjadi kontak rapat pula, ini mungkin boleh memberi tekanan yang tinggi juga dalam pemikiran mereka kerana ada kerisauan, takut menjangkitkan kepada ahli keluarga, menyusahkan anak-anak dan sebagainya. Mungkin Doktor boleh beri komen sikit. Saya kira sebab ini isu yang banyak juga dibincangkan ketika ini tentang masalah tekanan, depresi yang dialami oleh bekas pesakit COVID-19 dan juga mereka yang menjadi kontak rapat kepada golongan ini, Doktor. In fact, Fiza, kita boleh tambah lagi doktor yang merawat yang COVID juga distigmakan, di mana kita pada permulaan kalau tak ingat bulan 4 tahun lalu di mana mereka yang bekerja di Sungai Buloh susah mencari rumah sewa ataupun bilik sewa disebabkan doktor yang berkhidmat dekat kawasan COVID. So stigma ni memang sangat penting untuk hapuskan kerana ia betul-betul benda yang tidak begitu baik. Kerana individu distigmakan akan mengalami tekanan yang tentu pasal. Bukan setiap keluarga dia dan juga rapat dia juga akan mengalami tekanan yang tentu pasal yang akan meningkat disebabkan oleh stigma tersebut. Dan juga kalau kita ada elemen stigma ini, dia akan mengelakkan individu dalam hadapan. Baik. Jadi kita lihat contohnya mass testing. Kalau kita dah takut akan dapat stigma untuk COVID positif, maka orang tak akan datang ke hadapan untuk mengetahui status mereka dan kita tak tahu bahawa mereka ni positif dan akan menjangkitkan orang lain. So, perlu kita untuk ini kerana dia bukan saja benda yang akan mengelakkan orang ke hadapan untuk mendapatkan rawatan, tapi juga akan membinasakan kesihatan mental individu yang terlibat sama ada dia ataupun kontak-kontak rapat. Baik, Profesor Doktor, dan saya kira juga topik kita iaitu kesihatan mental ini, kalau dahulu mungkin ianya adalah salah satu topik yang tabu ataupun jarang dibincangkan, ataupun sekarang ni pun masih ramai lagi yang tidak bersifat terbuka kerana seringkali dikaitkan dengan stigma kalau seseorang itu mempunyai masalah mental adalah orang gila. Dan saya kira kan, Doktor,
kesihatan mental ini perlu disuarakan, malah ramai dalam kalangan selebriti maupun public figure yang dengan terbuka membicarakan tentang kesihatan mental mereka. Dan saya kira ini sedikit sebanyak membuka minda dan juga mata masyarakat tentang pentingnya untuk kita bicarakan tentang topik kesihatan mental ni. Tetapi saya juga ingin menyentuh dari sudut peranan yang perlu kita ambil, peranan yang kita sebagai masyarakat, kenalan, keluarga, kawan perlu mainkan sekiranya kita melihat ada dalam kalangan kenalan kita yang mempunyai masalah depresi ataupun kemurungan ni, doktor. Ya, so seperti kita bincang tadi, ini adalah pandemik tersembunyi. Kita lihat bahawa kes meningkat ya. Dan ini bukan isu yang main-main. Kalau kita takut bahawa individu ini, yang seperti kita tahu, risiko untuk kemurungan terutamanya adalah bunuh diri ya. Kita ada masalah ekonomi yang seperti bincangkan tadi, yang akan meningkatkan lagi risiko. Terutama di kalangan lelaki, kerana satu faktor risiko untuk lelaki adalah kehilangan pekerjaan. Dan banyak kajian menunjukkan bahawa semenjak ada peningkatan kehilangan pekerjaan akan ada risiko sangat penting untuk kita lebih prihatin ke masyarakat di sekeliling. Ada nampak bahan risiko perwatakan, mintalah tolong, kita bertanya khabar kepada individu tersebut ya. Dan kepada kita macam kita, kalau kita nampak ada orang tiba-tiba jatuh, rebah ya, kita tahu nak telefon 999 sebenarnya. Kita pun kena tahu. Betul. Kalau ada kawan kita datang ke depan kata, Fiza, saya ada masalah, kita pun tahu di mana kita nak mencari bantuan untuk kawan kita tu. Kalau dia pergi ke UINA, kita saya jumpa dengan pakar, at least kita tahu pakar mana yang boleh kita rujuk. Penting untuk kita tahu siapa yang ahli untuk merawat atau membantu mereka ini. Okey, baik. Profesor, Doktor. Doktor, ya. Kalau boleh secara ringkas ya doktor, mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita ini, kalau mereka mungkin tahu diri mereka, rakan-rakan ataupun ahli keluarga mereka, di mana dan bagaimana cara untuk mereka mendapatkan bantuan yang paling awal sekali untuk rawatan ni doktor. Okey, so yang paling senang sekali kalau mereka yang ingin meluapkan emosi tanpa diketahui siapa dirinya tapi perlu bantuan, kita bincang tadi Talang Kasih di Pendes KL merupakan apa ya. Untuk mereka yang ingin berjumpa untuk mendapatkan saringan, mungkin di klinik kesihatan ataupun di doktor-doktor klinik biasa pun boleh. Ataupun kalau nak cari yang lainnya, nama dia clinical psychologist, boleh membantu ataupun pakar psikiatri. Ya. Dan mereka ini berada di dua-duanya, di hospital dan juga di klinik swasta dan juga di klinik kerajaan. So, jangan risau ke depan untuk meminta bantuan, terutama semasa peringkat ini. Kadang-kadang tak ada pun rawatan yang diberikan dari segi ubat-ubatan, tetapi ada sokongan moral dan juga sokongan psikologi yang dapat diberikan untuk memastikan supaya individu ini dapat mengarungi kehidupan normal baru yang kita alami sekarang ini dengan lebih bersedia. Kita biarkan sampai dah melarat dan menjadi satu penyakit, dan di situlah masalah lebih besar akan berlaku. Dan saya kira ini adalah conclusion ataupun konklusi terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini. Ya kan Fiza, saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Dr. Amir Siddiq, pakar psikiatri kita yang berkongsi sedikit sebanyak tentang topik kita pada hari ini, yang saya kira harap-harapnya dapat memberi inspirasi kepada mereka di luar sana yang walaupun sedang berdepan dengan masalah kemurungan ataupun depresi, masih lagi ada jalan penyelesaian ataupun jalan keluar dari masalah ini. InsyaAllah jangan risau kerana anda tidak keseorangan. Cari jalan keluar, cari individu ataupun mereka-mereka yang lebih pakar untuk membantu anda, insyaAllah. Okey Yana, kita nak kongsikan tentang topik kita pada hari ini. Selepas ini kita akan berlintas langsung di PPP Awam Pelelangan untuk kita kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang pentingnya vaksin ini dan bagaimana kalau kita nak lihat sambutan daripada warga emas yang telah pun mengambil suntikan vaksin ini, Yana. Betul, dan kepada Dr. Amir, terima kasih banyak-banyak. Kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Saya seorang pengidap penyakit rheumatoid arthritis. Sudah lebih 30 tahun lebih dah saya dah sakit ni sejak saya umur 14 tahun dulu.
Sakit yang lain-lain sengida, ada sakit buah pinggang, kedua-dua buah pinggang saya sudah mengecut. Sakit darah tinggi pun ada. Pengalaman saya selepas vaksin ni tak ada apa, cuma sendi-sendi ini sakit macam biasalah. Janganlah takut untuk mengambil vaksin ini. Ini salah satu ikhtiar yang boleh kita ambil untuk kita sama-sama mencegah, memutuskan rantaian COVID-19 ini. Selepas balik daripada terima vaksin tu, saya tak adalah rasa apa-apa, rasa macam biasa je. Bila kita fikirkan positif, memang positif lah jadi dia, sebab kita fikirkan kebaikan dia lebih banyak. Sepatutnya rakyat tidak perlu takut dengan vaksin ni, sebab vaksin ni dia mampu menyelamatkan nyawa individu dan juga masyarakat. Bila menerima suntikan tu sendiri sebenarnya tak sakit pun, tak rasa apa pun. Jadi nasihat saya kepada mereka di luar sana, jangan takut untuk menerima vaksin, kerana vaksin ini boleh menjadi sebagai salah satu protection untuk diri kita dan juga untuk orang sekeliling kita. Jadi jalanilah tanggungjawab kita sebagai masyarakat di Malaysia ni dengan mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin dan hadirlah ke PPV yang telah ditetapkan jika anda menerima temujanji vaksin anda. Semoga dengan vaksin ini kita berjaya membentuk imuniti berkelompok dan semua kehidupan kita kembali seperti biasa. Saya kira apabila kempen vaksinasi seluruh negara ni mula diperkenalkan beberapa bulan sebelum ini, baru-baru dahulu mungkin sambutannya ataupun kesedarannya tidak begitu tinggi seperti sekarang, yang mana boleh dikatakan khususnya buat golongan warga emas sudah semakin terbuka dan menerima vaksin dengan baik. Untuk itu Fiza, sekarang ini sudah pun terhubung dalam talian kita bersama dengan Dr. Siti Sabariah, penyelaras PPV Awam Kompleks Sukan Majlis Perbandaran Kuala Langat. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah. Okey. Doktor, kita dah dengarkan pendapat orang ramai dan kalau lihat ada pendapat daripada warga emas kan yang lebih terbuka, berani dan terlampau mengambil vaksin pada hari ini. Mungkin doktor boleh kongsikanlah juga serba sedikit di PPV Kuala Langat sendiri kan, bagaimana sambutan warga emas dalam pemberian vaksin ini, doktor? Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada wanita hari ini kerana menjemput saya untuk berkongsi pelaksanaan program pemberian vaksin COVID-19 di daerah Kuala Langat. Saya sangat bersyukur sebab berbanding sebelum Hari Raya, semasa bulan Ramadan, kami memulakan pusat pemberian vaksin daerah Kuala Langat pada 26 April. Didapati kadar ketidakhadiran adalah 40%, sangat tinggi. Tetapi selepas Hari Raya, kami dapati penurunan kadar ketidakhadiran kepada 5 hingga 8% saja. Wow. Ramai yang telah hadir dan mereka yang telah tercicir kehadiran semasa puasa telah datang untuk mendapatkan slot-slot yang kami sediakan. Saya rasa saya sangat bersyukur kerana masyarakat, terutama warga emas, lebih terbuka, yakin dan mereka tahu mereka perlu dilindungi melalui vaksin. Itu satu pencapaian terbaiklah untuk daerah saya dan saya rasa Malaysia secara khususnya. Betul, dan saya pun turut berbangga dengan ibu saya sendiri yang juga telah pun mengambil dos pertama suntikan vaksin COVID-19-nya beberapa minggu yang lalu. Dan doktor, kalau doktor boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya proses mengambil suntikan vaksinasi ini dalam tempoh lockdown ataupun kuarantin sekarang ni. Mungkin doktor boleh kongsikan. Sebenarnya saya tahu pada 1 Jun dan 2 Jun di mana hari pertama Perdana Menteri mengumumkan lockdown untuk Malaysia PKP 3, saya dapati ada di peringkat awal pagi tu ramai tidak hadir. Mungkin dirasa takut untuk keluar rumah kerana dianggap melanggar SOP. Tetapi bila dimaklumkan bahawa keluar untuk ke pusat vaksinasi adalah tidak melanggar SOP dan ia tidak menyalahi, dan untuk merentas negeri dan daerah juga dibenarkan dengan menunjukkan bukti bahawa mereka ingin ke pusat vaksinasi. Alhamdulillah dalam pukul 10 tu kedatangan sangat baik dan kami dapat mencapai 1,200, 300 pada minggu ini dan insya-Allah minggu depan mungkin 1,800 sehari di pusat kami. Wow. Dan kedepannya Okey.
Tapi pada masa yang sama kita harus patuh kepada SOP lah, perlu memakai pelitup muka, melakukan penjarakan dan make sure kalau pergi pusat vaksinasi jangan singgah di mana-mana lah. Bawa makanan dan kereta minuman ya, kita harus patuh SOP dan tidak melanggar tata etika. Doktor, mungkin doktor boleh kongsikan jugalah kepada penonton kan, kenapa pentingnya untuk kita saling mengingatkan sesama kita, sebab maklumlah kalau kita lihat mungkin ada dalam kalangan warga emas ataupun orang tua ini yang ada anak ataupun keluarga, tapi mungkin ada yang hidup bersendirian. Bagaimana peranan kita masyarakat ni untuk membantu mereka dan saling mengingatkan betapa pentingnya untuk mengambil vaksin ini, doktor? Saya menceritakan pengalaman. Sebenarnya saya beritahu sejujurnya sebagai frontliner, petugas baris hadapan yang telah bertungkus-lumus daripada pandemik gelombang pertama sehingga sekarang kami telah bertungkus-lumus untuk memastikan pandemik COVID ini terkawal di Malaysia. Ya, dan sekarang saya ingin mewar-warkan kepada semua bahawa senjata yang telah terbukti dapat mengurangkan pandemik COVID-19 adalah melalui vaksinasi. Ya, kita sebagai orang Islam kita yakin bahawa sesuatu ilmu itu diturunkan kerana Allah Ta'ala dan kita harus meyakini dan haruslah mengambil inisiatif untuk berusaha sebaiknya untuk menangani pandemik COVID ini dengan pengambilan vaksin. Jika andainya suatu masa nanti ada lagi scientific proven ubat ke atau apa sahaja boleh melawan COVID ini, kita perlu juga melakukan yang sama. Tapi sehingga kini hanya vaksin COVID insya-Allah mampu mengembalikan kita ke kehidupan sedia kala. Maka tolonglah sampaikan kepada kawan-kawan, ibu bapa, saudara mara, jangan takut untuk menerima vaksin. Betul, dan diharapkan selepas ini lebih ramai lagi yang bersifat terbuka dan yakin untuk mengambil vaksin. Baik, Dr. Sabaria, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian doktor tadi dan selamat menjalankan tugas. Stay safe. Assalamualaikum, Doktor. Baik, kepada anda semua jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Sudah tak sudah dah sejam kita bersiaran. Terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan kami. Apa yang boleh disimpulkan untuk topik pada hari ini adalah selain daripada menjaga kesihatan fizikal kita, kita juga perlu menjaga kesihatan mental dan yang lebih utama kan Fiza, kita perlu sentiasa cek ataupun periksa keadaan orang di sekeliling kita, khususnya buat mereka yang tinggal berseorangan. Betul tu. Terima kasih Ana kerana selalu cek saya. Dan esok insya-Allah kita akan kembali lagi dengan satu lagi topik yang saya kira mungkin banyak ada perkaitannya dengan anda yang berurusan di mahkamah. Dalam tempoh PKP ini, bagaimana urusan kita di mahkamah? Esok akan kita bincangkan bersama dengan panelis dalam talian. Uyana dan Fiza akan kembali. Haris Farouk dan juga silakan Fiza. Ya, bagi pihak penerbit Haris Farouk dan juga rakan-rakan yang lain di studio, terima kasih diucapkan kepada anda semua kerana menonton dari awal sampailah ke hujung ini. Betul. Untuk hari ini, saya dan Fiza Sabjahan mengundurkan diri terlebih dahulu. Stay safe, stay home. Assalamualaikum. Bye. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada